Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairia binti Mukti, pelajar membuat video ni untuk assignment OUM, pengenalan kepada komunikasi, semester Januari 2021. InsyaAllah dalam video ni kita akan buat ulasan bagaimana dengan berkenaan dengan assignment yang telah dibuat. Maknanya assignment yang diberikan kepada kita ini adalah berkenaan dengan impak media barulah kepada generasi muda dan kepada budaya kita. Jadi insyaAllah sebagai sebuah negara yang membangun ni, kita ni memang tidak boleh tidak, kita terpaksa juga dah menerima kesan daripada pembangunan teknologi yang ada di dunia ini supaya kita ni tidak ketinggalan. Maka apabila teknologi baru yang ada ni mesti ada kesan positif dan kesan negatif dia kepada budaya kita ataupun negara kita atau generasi atau siapa saja yang menggunakan media baru ni lah. Kalau kita tengok apa-apa saja perkara mesti ada yang kita bincang tentang positif dan negatif, memang tidak boleh dilarikan lah. Dan kita rasa yang positif banyak, yang negatif banyak. Dia tergantung kepada orang yang menggunakan internet itu sendiri. Kalau dia gunakan untuk kebaikan, dia akan mendapat kebaikan. Kalau dia gunakan untuk bersuka-suka, berhiburan, hak tu dia dapat lah. Merugikan. Sebab tu ada satu artikel yang saya baca, orang yang cerdik zaman internet ni bukan orang yang pandai menggunakan internet, tetapi orang pandai mencari mana yang berguna dalam internet untuk kita gunakan. Dan kalau di Malaysia ni kita tengok memang generasi muda kita ni banyak terkesan dengan penggunaan internet lah, terutamanya generasi YZ. Yang memang kalau generasi Y tu memang tidaklah berapa bergantung sangat internet, tetapi generasi Z ini memang kehidupan dia bergantung dengan internet dan mudah terikut dengan internet. Kalau kita nak kata keburukan, bukan internet tu, tapi kita yang orang yang menggunakan internet tu yang salah guna tentang internet. Itu yang kita kena ingat. Lepas tu penggunaan dia tergantung kepada siapa yang menggunakan, untuk apa digunakan. Kalau dia cari untuk kebaikan, memang banyak kebaikan. Tapi kalau dia lalai, leka, suka membuang masa, duduk dekat web-web yang santai-santai, Facebook, apa ni, tanpa sampai berjam-jam, itu makna tidak mendatangkan faedah pada dia lah, membuang masa. Sehingga kan ni interaksi antara keluarga pun berkurangan sebab banyak menggunakan internet. Mak ayah, anak pun masing-masing menggunakan internet, berkurang interaksi. Dan kita kena tengok juga kan ni di Malaysia ni memang ada cabaran-cabaran ni digunakan penggunaan internet. Antara cabarannya ialah kadang-kadang penggunaan di luar bandar dengan di bandar. Di luar bandar ni dia mendapat akses yang kurang. Kalau kita tengok di negara macam di pedalaman Sarawak dan Sabah yang tak dapat internet ni, maknanya dia maklumat lambat. Payah untuk dapat akses kepada berita-berita baru lah. Tapi yang di bandar ni oleh kerana terlampau mudah, maka ramai gunakan dengan cara yang dia boleh akses apa saja, dia boleh tahu apa saja, memudahkan. Lepas tu budak bandar ni dia lain sikit budak-budak kampung-kampung ni. Maknanya dia terlampau terdedah dengan pendedah-pendedah ni, maka kan kita tengok sekarang ni lepak di kedai-kedai, lepak di jambatan-jambatan. Sekarang lepak di cyber cafe, di tempat-tempat yang ada internet. Situ lepak lah. Dia tengok kumpulan ni kalau digunakan untuk kebaikan, kumpulan suka benda baik. Macam kita tengok sekarang ni ramai remaja yang buat program-program, buat belajar-belajar kemahiran menggunakan internet. Jadi kesimpulannya, apa saja yang kita gunakan, apa saja kemudahan yang kita ada, kalau kita gunakan dengan betul, dia akan jadi betul. Tapi kalau kita gunakan semata-mata untuk hiburan, tengok cerita, tengok filem, sampai sekarang ni fenomena filem Korea, orang perempuan suka sangat cerita Korea, budak-budak suka Korea, sampai terikut-ikut dengan fashion, budaya. Menyebabkan inilah yang kita bimbang ni, bila budak berhibur dengan berlebihan ni, maka kita bimbang jugalah. Maknanya lalai, anak-anak muda kita lalai. Tak memikir sangat tentang keadaan negara kita sekarang. Padahalnya mudah je dapat maklumat tu. Sebab tu kita kena ingat, apa saja. Kita harap juga apabila kemudahan-kemudahan ni ada, kerajaan perlu ada juga
suatu mekanisme untuk mencegah penggunaan salah guna ni, terutamanya pada golongan yang muda-muda ni, yang terlampau terdedah ni, maknanya supaya kita ada pencegahan juga, kena buat undang-undang juga, kena ada penegasan juga. Penipuan kena ada hukuman ni kena berat, sebab melibatkan ramai orang yang akan terkena kerugian lah bila ada berlaku penipuan ni. Maka kesimpulannya ialah, kalau saya lah, kita mesti berwaspada, dan masa sama kita tak boleh sekat 100%, tapi kita boleh buat undang-undang supaya perkara ini boleh kita bendung, supaya generasi kita ni tidak hilang identiti diri, tidak hilang jati diri, dan ingat kepada budaya dia, budi bahasa dia di negara ini. Itu yang dapat saya simpulkan pada tajuk yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.